tolong siapkan kerja kan, nasihat. Okey. Sebab Allah SWT walaupun dia adalah Tuhan yang maha tinggi, maha agung, dia sebut kepada manusia, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang nasihat daripada Tuhan kamu. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga ubat apa yang ada dalam dada. Okey, itu style yang pertama. Okey, style yang kedua, apa lagi style Quran mendidik? Style Quran mendidik adalah anil qissatil Quraniyah. Anil qissatil Quraniyah maknanya melalui kisah-kisah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini salah satu style dia adalah dia bercerita. Dia ceritakan dekat kita cerita yang betul lah kan. Al-Quran tak ada cerita bohong dah. Jadi semua cerita dalam Al-Quran itu cerita yang benar. Dan sehingga Allah cerita, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Allah cerita yang paling baik sekali. Maknanya the best story. Dalam Al-Quran tu ada banyak cerita Nabi Musa, Nabi Isa, tapi cerita yang Allah cerita kat kita, yang the best story yang Allah cerita kepada kita adalah kisah Nabi Allah Yusuf. Jadi Allah, style dia adalah menceritakan kisah kepada kita. Jadi kita mungkin boleh belajar dari benda macam ni. Kita boleh ajar pengajaran kita tu melalui case study. Case study maknanya daripada kisah-kisah yang benar, kita ambil kisah tu dan kita jadikan sebahagian daripada pengajaran kita. Okey. Itu style Al-Quran. Okey. Dan seterusnya, apabila Al-Quran itu nak mengajarkan sesuatu akhlak, sifat, at-tarbiyatu bil qudwatil hasanah, dia akan ajarkan kita, pendidikan dia adalah dengan memberikan contoh yang baik. Berikan contoh yang baik. Jadi kita sebagai seorang guru ni, nak tak nak kita, akhlak kita depan budak tu kena baik kan. Ada budak tak sabar, cikgu bila nak masuk ni, sabarlah kan. Kita pula yang kita nak suruh dia, ajar dia sabar, tapi kita pun tak sabar kan. Macam mana kan. Jadi al-qudwah al-hasanah, contoh yang baik. Jadi kalau kita sendiri tak dapat nak sampaikan, kita cuba untuk jadi contoh yang terbaik kepada pelajar kita. Dalam masa yang sama, kita juga boleh datangkan contoh-contoh orang yang terdekat. Kita datang, kita bagi tahu dekat dia. Contohnya Allah SWT, iz yurabbiyal Quran al-muslima 'ala al-iqtida'i bi ghairihi min al-anbiya'i war rusul. Allah ajar untuk kita ikut nabi sekian dan juga rasul-rasul sekian. Okey. Contohnya untuk mengisahkan tentang hebatnya Nabi Ibrahim ini berdiri dalam tauhid ni. Antara contoh yang paling hebat Allah cerita dalam Al-Quran tentang orang yang tak goyah langsung, orang cabar dia, orang campak dia dalam api pun dia tetap dalam tauhid ni. Allah cerita tentang Nabi Allah Ibrahim kan. Jadi Allah datangkan satu contoh-contoh yang baik. Okey, perkara yang keempat, ada 6 ada 6 ya. Okey, perkara yang keempat, apa lagi tarbiyah Al-Quran ni? Al-Quran juga mendidik kita dengan at-targhib dan juga at-tarhib, iaitu dengan cara encourage ataupun galakkan kita, kalau buat ni dapat ni kan. Dan at-tarhib, warning kepada kita, kalau you tak buat, ini balasan you. Okey. Jadi bukan semua orang, yalah betul lah, kita kena faham. Kalau kelas A ni boleh lah semuanya targhib je kan, maksudnya encourage je, buat ni dapat ni kan. Tapi kalau belakang kadang-kadang tu, kalau kelas F, G, H, I, J tu semua kalau kita bagi galakannya memang tak, kadang-kadang tak makan kan. Jadi ada juga uslub. Jadi begitu juga manusia. Manusia itu bukan semua yang menerima targhib. Di kalangan mereka yang ada yang tak, kau bagilah apa-apa hadiah pun aku tak peduli kan. Orang macam ni kadang-kadang kena ajar dengan tarhib, warning kan. You tak buat, siap kan. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh keampunan dan juga ganjaran yang besar kan. Allah berkata banyak, this is a good money, macam itulah Allah ajak kan, banyak ni, untung besar ni. Tapi ada orang yang tak makan dengan pengajaran ni. Allah terpaksa juga sebut walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, bagi mereka ashabul jahim, mereka adalah penghuni
neraka, ashabul jahim. Okey. Itu style Al-Quran yang keempat dalam mendidik. Yang kelima, at-tarbiyah bit-tadarruj. Tarbiyah bit-tadarruj. Maknanya pendidikan secara beransur. Beransur. Jadi kita bila nak start sesuatu benda kepada orang ni, kita jangan bagi dia terkejut. Jangan bagi dia terkejut. Okey. Sebab Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa dia kata? Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Sesungguhnya surah yang pertama turun di dalam Al-Quran adalah surah Al-Mufassalat, Al-Mufassal. Padanya zikrul jannati wan nar. Dalam surah Al-Mufassal ni ada menyebutkan tentang syurga dan juga neraka. Okey. Hatta idza thaban nasu ilal islami, sehinggalah manusia itu ramai dah masuk Islam, dah kuat sikit dalam Islam, barulah Allah Taala turunkan nazalal halalu wal haramu. Jadi kita nak didik manusia ni, pertama sekali kita bagi satu yang jelas, iaitu ada syurga, ada neraka. Kita bagi dulu kan. Kita jangan terus, jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni. Kita tak boleh macam tu kan. Dalam mendidik ni tak boleh terus ni you tak boleh buat, ni tak boleh buat. You bagi tujuan dulu. Okey. Di sana ada orang-orang baik masuk sini, orang-orang jahat masuk sini. Jadi lepas kita dah faham konsep tu, konsep tu barulah kita cakap okey, oleh kerana ada benda ni baru yang ni tak boleh buat, yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Okey. Lalu Aisyah kata apa? Walau nazala awwala syai'in, kalaulah perkara pertama yang diturunkan, kalau perkara pertama yang Allah turunkan itu ialah la tashrabul khamar. Kalau Allah kata yang pertama sekali turun daripada langit tu ataupun daripada Al-Quran tu, jangan minum arak, nescaya orang-orang Arab ni tadi akan kata la nad'ul khamara abada. Nescaya orang Arab akan kata kami takkan sekali-kali tinggalkan arak tu. Al-Quran pertama sekali dia tak turun-turun arak haram, tak. Dia beritahu konsep dulu syurga dengan neraka. Lepas tu arak ni pun Allah tak kata sekali ayat tu haram, tak. 3 ayat, 3 kali ataupun 4 ayat baru arak itu haram secara total. Mula-mula Allah buat ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya engkau tentang khamri, arak dan juga judi. Qul fihi ma ismun kabir. Katakan kepadanya ada dosa yang besar dan keburukan lebih banyak daripada manfaat. Ayat dia sikit-sikit kan. Lepas tu tanya lagi, turun lagi ayat tentang arak ni. Allah kata jangan kamu dekati salat ketika kamu mabuk. Lepas tu ayat yang ketiga barulah Allah kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, nilik nasib ni semua adalah amalan yang kotor daripada syaitan. Yang ni baru haram secara total. Jadi tadarruj kat situ adalah teknik pendidikan yang style Al-Quran ajarkan kepada kita dalam mendidik. Sikit-sikit. Okey. Dan perkara yang terakhir, pendidikan Rabbani, iaitu style Rabbani adalah at-tarbiyatu bil ibrati wa darbil amsal. Itu adalah pendidikan dengan cara tarbiyah, dengan ibrah, pengajaran, dan juga memberikan contoh. Darbil amsal ni memberikan perumpamaan. Okey, yang ni biasanya tak akan dapat dicapai melainkan guru-guru yang dah senior lah kan. Biasanya dah 20 tahun mengajar, kadang-kadang baru 15 tahun, 20 tahun mengajar, baru kadang-kadang benda ni keluar kan. Yang kadang-kadang dia baru mengajar 3 tahun, 4 tahun dia tak keluar lagi. Yang ni memberikan perumpamaan. Okey, apa contoh dalam Al-Quran? Allah bila nak ajarkan kita tentang kebodohan syirik kan. Syirik itu bodoh. Allah nak ajar macam mana? Allah bagi satu contoh. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun fastami'u lahu. Contoh hendak diberikan, lalu dengar ia baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya mereka-mereka yang engkau seru itu selain daripada Allah, ada di kalangan mereka sembah patung lah, sembah matahari lah, semua yang kau panggil tu selain daripada Allah tu, mereka tu la yakhluqu dzubaba. Lalat pun mereka tak boleh nak cipta. Lalat pun dia orang tak boleh nak buat. Allah kata, lalat yang kecil tu pun tak boleh nak buat, apatah lagi nak buat bumi. Walau ijtama'u lahu, kalaulah mereka yang kamu
tu gabung semua sekali, yang kamu sembah tu gabungkan semua sekali, walau ijtama'u lahu, mereka tu sekali, semua tu tak dapat nak buat lalat pun. Wa iyaslubhumuz zubabu syai'a. Kalaulah lalat itu hinggap kepada makanan dia dan ambil makanan dia, la yastanqidhuhu minhu. Mereka tak akan dapat ambil balik makanan yang lalat tu ambil tadi. Dha'ufat talibu wal matlub. Lemah orang yang meminta dan juga orang yang diminta. Jadi Allah Ta'ala bagi perumpamaan yang macam tu kan, simple kan. Dia orang ni. Jadi kadang-kadang mendidik melalui memberikan contoh, memberikan contoh merupakan antara yang ni bagi saya antara yang tertinggi lah kan. Mungkin guru-guru yang senior ni insya-Allah mungkin dia boleh datangkan contoh yang terbaik sekali dalam pendidikan dan contoh merupakan perkara yang paling penting lah. Kadang-kadang kita nak mengajar satu pengajaran tu tapi kadang-kadang kena datangkan sampai 5 6 contoh nak bagi anak murid kita faham. Okey. Tuan-tuan, jadi saya ingat dah pukul 12 lebih dah. Jadi untuk saya recap lah ceramah ni. Okey, jadi ada beberapa perkara yang saya tekankan hari ni. Yang pertama sekali yang saya tekankan ada beberapa perkara. Yang pertama, kita kini berada pada bulan yang besar sebenarnya fadilatnya yang saya sebut tadi lah kan. Seorang yang biasa-biasa dapat potong kedudukan orang yang mati syahid kerana dia dapat lebih satu Ramadan. Kita berada pada satu bulan yang seperti itu. Jadi jangan kita tinggalkan fadilat kita cubalah berusaha untuk dapatkan sebanyak mungkin kelebihan Ramadan pada kali ini. Dan kalau tak boleh sangat pun berpuasalah dengan baik. Kalau tak boleh sangat nak dapat apa-apa pun berpuasalah dengan baik. Puasa betul-betul macam orang puasa. Jangan puasa lepas tu mengumpat, maki orang, gaduh. Jadi tak guna puasa macam tu. Okey, yang keduanya, bulan yang kita berada padanya, fokus pada bulan yang ini yang kita berada padanya adalah fokusnya adalah bukan puasa tadi. Sebenarnya fokusnya adalah Al-Quran. Jadi tujuan bulan ini disambut adalah disebabkan Al-Quran. Dan cara yang kita sambut adalah dengan berpuasa. Tujuannya adalah Al-Quran. Jadi sebagai seorang Muslim yang baik, jadi bila Allah ajar kita untuk celebrate bulan ni ataupun untuk kita raikan, sebenarnya apa yang patut kita raikan bulan ni adalah Al-Quran. Jadi cuba kita cek balik bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Bagaimana bacaan kita, bagaimana pemahaman kita, berapa banyak surah yang kita lancar dalam Al-Quran. Jadi kesemua itu hendaklah kita muhasabah balik di dalam kehidupan kita. Dan perkara yang ketiga adalah berkenaan dengan pendidikan tadilah. Jadi pendidikan Rabbani, pendidikan apa sahaja yang kita ajar hendaklah bertujuannya adalah Rabbani. Yang ni balik-balik kepada tujuannya adalah bagi Allah suka dekat kita. Itu tujuan dia. Dengan cara kita ajar orang tu dan orang tu melakukan kebaikan kepada orang lain, itu pun Allah suka kepada kita. Jadi selain daripada kita mengajarkan benda-benda yang macam tu, kita juga boleh gunakan cara bagaimana Al-Quran mendidik kita. Style itu juga kita didik orang lain. Sebenarnya saya sebutkan tadi ada 6 perkara tadi. Jadi saya ingat sampai situ dulu. Minta maaf atas salah dan silap kepada pihak penganjur. Saya kembalikan balik kepada puan moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dengar.
Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.